صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah wa la quwwata illa billah. Ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah. Masya Allah, al-khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kepada perbahasan tajuk ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga langkah-langkah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum ini telah kita pun berceritakan tentang iaitu kita mengasihi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka. Itu di antara langkah-langkah untuk kita mencintai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga kita perlu membenci orang yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana termasuk bukti mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi orang yang menyalahi sunnahnya dan syariat Islam, serta membenci segala perkara yang menyalahi syariat. Bukan kita benci kepada orang tersebut, tetapi kita benci di atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukannya itu menyalahi perintah yang dibuat, yang telah pun diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati suatu kaum, engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu ialah bapa-bapa kamu, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka itu Allah telah tetapkan iman di hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan daripadanya, iaitu membenci orang yang tidak mahu mengikut syariat yang telah dijalankan oleh Allah dan Rasulnya. Sembahyang tak nak, puasa tak nak,
Jadi di atas perbuatannya itu kita benci, walaupun dia ahli keluarga kita sendiri pun. Sama ada dia itu ayah kita, ataupun adik-beradik kita, anak pinak kita, kita mesti ada perasaan tersebut kerana mereka ini tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka tahu tentang kefarduan solat, mereka tahu tentang kefarduan berpuasa dan sebagainya. Baik. Kemudiannya tidak menyebabkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Baginda sangat suka apabila umatnya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sebaliknya baginda akan berasa sedih jika umatnya melakukan keburukan dan meninggalkan kebaikan. Allahu Rabbi. Tergamak kita untuk membuatkan orang yang kita kata kita kasih, kita sayang, orang yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, berduka cita. Baginda sangat ingin umatnya senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kerana balasannya nanti adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala dan syurganya. Hendaklah juga orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu yang boleh menyakiti hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Dan orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Di antara perbuatan yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa sedih di atas tuduhan yang tidak berasas mengatakan kedua ibu dan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min zalik. Ataupun orang-orang yang telah pun menyebut sesuatu yang tidak layak dinisbahkan kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam perkara menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sebut, iaitu ayah dan ibu Nabi akan diazab dan termasuk ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Itu bukan tugas kita. Sedangkan kita belajar daripada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, yang mana kedua ibu dan ayah Rasulullah itu diizinkan oleh Allah SWT untuk bangkit semula dan beriman. Walaupun perkara ini mencari adat, tetapi sesuatu yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW banyak yang mencari adat. Dan kalau kita memahami tentang keduanya itu ialah ahli fatrah, iaitu sebelum diutuskan seorang Rasul, maka kesemua mereka yang mati itu ahli fatrah. Al-Quran jelas menyebutkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan yang mulia dan terpelihara. Sebagaimana kalau kita merujuk di dalam surah Asy-Syura ayat 219, Allah Subhanahu wa taala memuliakan nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqallabaka fis sajidin, dan Allah melihat pergerakanmu di antara orang yang sujud. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, iaitu Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq Al-Bazzar, seorang yang hafiz dalam bidang hadis, ulama hadis daripada Basrah, yang meninggal dunia pada tahun 292 Hijrah. Begitu juga Imam At-Tabrani dan Abu Nu'aim, serta dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qutubi. Ibnu Abbas berpendapat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari satu sulbi kepada satu sulbi dalam kalangan nenek moyang yang sujud dan beriman kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk daripada kitab Maulid Dibai, diceritakan tentang daripada satu sulbi ke satu sulbi baginda Nabi SAW itu, kedua-dua ibu bapa baginda Nabi SAW yang merupakan ahlul fitrah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum diutuskan para rasul untuk menyampaikan agama yang benar. Kita lihatlah di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah Al-Isra ada, dalam surah Al-An'am ada, dalam surah Al-Syu'ara ada, dalam surah An-Nisa ada, rujuk. Sementara itu kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa ibu bapa baginda Nabi SAW dan ahli keluarganya sebelum kedatangan Islam adalah berpandu kepada agama Al-Hanifiyah, dan tiada bukti mereka menyembah berhala. Jadi jangan kita memahami hadis lalu kita menghukum. Siapa kita untuk menghukum tempat kedudukan kedua ibu dan ayah baginda Nabi SAW? Sebab beradablah kita dengan Sayyidina Rasulullah SAW, dan perkara itu pun tak perlu kita bincang, bukan hal yang bersangkut paut dengan kita. Oleh itu ibu dan ayah baginda Nabi SAW adalah ahlul fitrah, yang tidak akan diazab dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita dapat menjaga adab dengan junjungan mulia Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau kita rujuk daripada fatwa mantan mufti Mesir Al-Alim Alama Syekh Muhammad Baqir Al-Mufti dalam Al-Fatawa Al-Islamiyah pada tahun 1982, dikatakan tentang kedudukan status kedua ibu dan ayah baginda Nabi SAW. Baik. Kemudiannya kasih dan belas kasihan terhadap umat Nabi SAW, kerana Nabi SAW sangat mengasihi umatnya. Tanda seorang cinta kepada seseorang ialah dia juga mesti mencintai dan menyayangi sesiapa yang dicintai oleh orang yang dicintainya itu. Mencintai umat bererti mencintai Nabi SAW. Cinta kepada umat ialah memberi nasihat kepada mereka, berusaha melakukan kebaikan dan menghapuskan kemudaratan daripada mereka. Kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, maka tugas kita untuk menasihati mereka. Adinu nasihah, agama ini nasihat, kerana untuk menyelamatkan seseorang itu. Kemudiannya bukti yang kita itu mencintai baginda Nabi SAW, mengasihi Al-Quran. Imam Al-Qadi Iyad menyatakan di antara tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai Al-Quran yang diturunkan kepadanya, di mana baginda mengambil petunjuk dan membimbing manusia dengannya serta berakhlak dengannya. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Jadi mengasihi Al-Quran berarti membacanya, memahaminya, tadabbur, beramal dengannya, menjunjung suruhan dan meninggalkan larangannya. Dan Al-Quran merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lin nas, petunjuk bagi sekalian manusia. Itu mukjizat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW yang masih ada lagi pada hari ini. Ada penyalin dah sirna dah tak ada lagi dah. Berat
yang Rasulullah itu nak menerima Al-Quran tu, kita berat pula nak membaca. Allahu Rabbi. Kemudian memuliakan apa yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk. Apa saja yang ada pada susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, semuanya menjadi mulia. Apa saja. Sama ada kumbahannya, itu juga mulia. Oleh itu, antara tanda mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memuliakan susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga peninggalan baginda seperti rambut, serban, baju, tongkat, pedang, kasut dan lain-lain. Banyak riwayat yang menunjukkan pada sahabat bertabaruk mengambil berkat dengan athar, bekas tempat barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengambil berkat, bertabaruk. Di mana Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang menjadikan baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ubat, iaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan diri dari ancaman kaum Quraisy, ketika itu Rasulullah bersembunyi di gua Thur. Lalu Asma yang membekalkan makanan dan minuman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya. Kerana jasanya itulah beliau digelar Zat An-Naqatin, yang bermaksud yang empunya dua tali pinggang. Begitu juga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyimpan sebuah botol berisi peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa helai rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mewasiatkan agar botol itu disertakan bersama-samanya dalam kain kafan dan kuburnya. Kerana Rasulullah SAW apabila keluar keringatnya berbau wangi, berbau seperti bau mutiara, bau lebih harum lagi daripada bau kasturi. Masya Allah, tabarakallah, peluh Rasulullah. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala sering memegang tempat duduk baginda Nabi SAW di mimbar dan mendekatkan wajahnya untuk mengambil berkat. Ummu Salamah yang memiliki beberapa helai rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah botol perak, dan orang akan pergi mendapatkan berkat melalui rambut-rambut itu dan mereka sembuh. Itu sebab bertabaruk, bertawasul, bertabaruk, istighathah dan sebagainya. Ini dilakukan oleh para sahabat. Beberapa orang sahabat juga bertabaruk dengan jubah dan selipar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana panglima perang Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala yang berperang, lalu diselitkan beberapa helai rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam serbannya. Ketika dalam peperangan selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari serban itu cicir dalam peperangan, lalu dikerah tenteranya untuk mencari serban tu. Cari serban je. Apabila bala tenteranya pergi cari serban Khalid ibn Walid, dia tengok dah lusuh dah. Boleh beli barulah. Kenapa nak dicari lagi? Belilah baru. Tetapi bukan serban yang dicari, tetapi adanya rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan serbannya. Dalam hadis disebutkan Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam
kasama syi'rahu wa waza'ahu bainan nas liyatabbaraku bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan rambut baginda kepada para sahabat supaya mereka bertabaruk dengannya, dengan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat yang bertabaruk dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berbekam lalu diminum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Kemudian beradab di dalam masjid Nabi, iaitu Masjid Nabawi, ketika kita menziarahi Madinah dan menziarahi makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di dalam Masjid Nabawi terutamanya, kita perlu benar-benar menjaga adab dengan berpakaian kemas dan rapi, berjalan dengan tenang, solat tahiyatul masjid sebelum duduk dengan tawaduk dan penuh hormat, tidak meninggikan suara, dan adab-adab umum lain ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lain. Orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah menziarahi baginda walaupun Rasulullah telah wafat. Tetapi rugilah. Kadang-kadang orang dia bagi alasan, ziarah makam Rasulullah bukannya rukun haji. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mengajar kita buat haji? Siapa yang telah pun membuka kota Madinah sehinggakan kita dapat hadir ke Madinah, kota yang penuh berkat? Sebelum itu kota Madinah tidak ada apa-apa, tempat begitu kotor, tempat berpenyakit. Tetapi atas keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebab di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya Allah, engkau berkatilah gantang dan cupak di Madinah ini. Setiap apa yang kita beli di Madinah itu merupakan ada keberkatan kerana adanya doa daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa hatinya itu rindu untuk menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita pergi ke makam baginda, adab-adab yang tinggi hendaklah dijaga. Walaupun baginda berada di alam barzah, menziarahi baginda di makamnya adalah seperti menziarahinya ketika hayatnya. Ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pandangan perlu ditundukkan tanda menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan perasaan penuh kerinduan. Ada sahabat-sahabat yang pergi situ betul menangis bila tengok makam Rasulullah. Nampak saja kubah hijau tu menangis dia. Hadirkan perasaan kerinduan, ingin bertatap muka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hadapan makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Berbicaralah dengan suara yang perlahan dan sopan. Panjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar meninggikan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pohonlah syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana untuk kita menyemai bibit-bibit cinta terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ia boleh dilakukan dengan beberapa cara. Pertamanya, kita mesti mengenali siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah, baca kitab-kitab maulid dan sebagainya. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Sebelum mencintai seseorang, kita perlu mengetahui dan mengenali orang yang ingin dicintai itu. Bak kata pepatah, tak kenal tak cinta. Kena kenal dululah. Semakin mengetahui keelokan peribadi dan perawatakannya, ketinggian budi pekerti dan akhlaknya, kesungguhan dan pengorbanannya, maka semakin mendalam pula perasaan cinta kita terhadap orang tersebut. Itulah yang berlaku kepada para sahabat. Mereka lah yang paling kenal
dan tahu tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup baginda. Sebab itulah cinta mereka kepada baginda amat mendalam sekali. Lebih lagi mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri peribadi mereka, daripada kedua ibu dan ayah mereka, daripada anak pinak mereka dan manusia keseluruhannya. Subhanallah. Jadi untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu mestilah mengetahui akan latar belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab dan keturunannya, rupa paras, bentuk fizikal dan perwatakan, riwayat hidup dan pengorbanan, kedudukan dan keagungan serta ubudiyah dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bila kita baca kitab-kitab Maulid, maka kita akan dipaparkan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua orang yang mencintai sesuatu itu, dia akan berkorban dengan setulus hati mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, rajin-rajinlah belajar kitab Syama'il Muhammadiyah dan kitab-kitab sirah yang menceritakan tentang bentuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana matanya, macam mana hidungnya, macam mana tangannya, macam mana serbannya, macam mana kepalanya, macam mana jalannya Rasulullah, macam mana duduknya Rasulullah. Barulah hati kita itu terpaut. Di samping mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kitab yang dikarang oleh para ulama berkisar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab sirah umpamanya secara terperinci menceritakan perihal hidup junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kitab-kitab yang boleh kita baca, kitab sirah tuan-tuan dan puan-puan, bacalah kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Ishaq, itu juga As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah Dulus wal Ibar karangan Syekh Mustafa Az-Sibai, Ar-Rahik Al-Maktum karangan Syekh Mubarak Kafuri, Fiqh As-Sirah karangan Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, dan lain-lain. Banyak. Adalah amat penting untuk mengetahui rupa paras dan bentuk fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Cara baginda berpakaian, makan dan minum, cara berjalan, cara bercakap, cara ketawa, tidurnya, cara muamalat, di samping tahu tentang perwatakan zahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk rupanya, rambutnya, tubuh, badan dan lain-lain. Dengan mengetahui semua ini akan membuatkan kita itu berasa lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya mengikut semua cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehariannya, di samping berusaha meniru gaya dan perawatakan zahir baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk tujuan itu Imam At-Tirmizi, iaitu Imam Al-Hafiz Abu Ishaq Muhammad bin Isa Al-Salami At-Tirmizi, salah seorang ahli hadis yang masyhur, yang begitu banyak mengarang kitab. Mata beliau buta pada akhir kehidupannya, meninggal dunia di Tirmiz pada malam Isnin 13 Rejab 279 Hijrah. Ketika itu usianya 70 tahun. Jadi Imam Tirmizi menulis kitab Syama'il Al-Muhammadiyah
yang terkenal dengan mengumpulkan sejumlah hadis yang berkaitan dengan semua ini. Ya. Kitab tersebut akhirnya dikenali. Kitab itu kitab Syama'il. Tapi selepas itu dikenali dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi sangat diharapkan agar setiap rumah orang Islam mempunyai kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini sebagai tanda kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Simpan di rumah kita, tuan-tuan. Kitab-kitab sirah, kitab-kitab hadis. Seolah-olah Rasulullah SAW itu berada bersama dengan kita. Ini dia. Ya. Sampaikan para ulama mereka itu kalau berjalan membawa Sahih Bukhari. Kerana semuanya itu adalah sabdaan daripada junjungan mulia baginda Nabi SAW. Saya ingat kepada tuan-tuan, beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, simpan di rumah. Kalau tak beli yang bahasa Arab pun, baca, beli yang ada terjemahan pun, kita baca. Bacakan pada anak-anak kita, tahu kita faham. Kemudian membaca kisah-kisah orang yang mencintai baginda Nabi SAW. Untuk memupuk kasih dan cinta kepada Rasulullah SAW, kita perlu rajin membaca kisah-kisah para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang cintakan kepada baginda Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Seumpama Abu Ayyub Al-Ansari, kan, tempat di mana Rasulullah SAW berhenti ketika hijrahnya tu, yang menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Cerita sikit, di mana Rasulullah SAW ketika itu, rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu 2 tingkat, dan Rasulullah duduk di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari duduk di tingkat atas. Pada mulanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala bersama isterinya suruh Rasulullah naik duduk di atas berehat, kerana nak menunggu siapnya Masjid Nabawi dan juga rumah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baru hijrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, tak apalah, engkau duduklah atas, biar aku di bawah, sebab ramai orang akan menziarahi aku, tidak mengganggu engkau. Maka pada malamnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala bersama isterinya itu duduk satu sudut, tuan-tuan, tak berjalan-jalan, kerana Rasulullah ada di bawah. Takut dia kalau melangkah Rasulullah, ataupun dia itu adalah penghalang turunnya wahyu yang akan dibawa oleh Jibril alaihi salam. Sampai pagi tak tidur, duduk tepi, kerana takzim Rasulullah ada di bawah. Pagi besok tu cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tak tidur malam kerana memuliakan engkau ya Rasulullah. Kami takut kami ini menjadi penghalang turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Jadi dia kata, Rasulullah, tuan duduklah di atas, kami duduk di bawah. Tak apa, Rasulullah kata, kalian suami isteri duduklah di atas, biar aku di bawah kerana ada tetamu yang datang dan aku tidak mahu menyusahkan, memberatkan kalian. Pada malam tersebut pula hujan turun, bukan hujan turun ketika itu, air tumpah air tumpah daripada atas, lalu dia ambil blanket dia, selimut itu, dia lapnya air tersebut, kerana takut kalau air itu menitik dan terkena kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu cuaca dalam keadaan sejuk, yang menyebabkan kedua suami isteri ini tidak tidur malam sebab tak ada blanket, tak ada selimut. Nak menjaga adab dengan Rasulullah SAW, begitu sekali. Jadi dengan membaca kisah-kisah, mereka akan memberi semangat untuk kita mengikuti jejak mereka dalam mencintai Rasulullah SAW. Sesungguhnya kisah-kisah sebegini adalah satu pengalaman dan sejarah. Pengalaman dan sejarah tidak pernah berbohong. Kemudian bergaul dengan orang yang mencintai Nabi SAW. Alhamdulillah, sejak dahulu sehingga sekarang masih tetap ada insan-insan yang terdiri dari keturunan ahli bait dan para ulama
yang menjadikan baginda Nabi SAW sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Orang yang ingin mencintai baginda Nabi SAW hendaklah melihat dan mengambil iktibar daripada insan-insan sebegini. Kita tengok para habaib macam mana. Lihat cara mereka berpakaian, memuliakan ilmu dan ulama, menjaga hadis dan sunnah, menerima dan menghormati tetamu, bergaul dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ini dalam pakaiannya sangat mirip dengan pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memakai serban, jubah dan rida. Ni rida dipanggil kain selendang. Bahasa hadisnya burdah. Seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah memakai rida, memakai selendang. Pemakaian minyak wangi, cincin, siwak. Cincin pakai, Rasulullah pakai cincin di sebelah kanan, kelingking kanan. Bersiwak, kayu sugi, tongkat dan sikat rambut sering dibawa bersama. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bersikat rambut Rasulullah mulakan yang kanan terlebih dahulu. Berjalan, berbicara, senyum, menerima dan memuliakan tetamu, menyampaikan nasihat dan ilmu agama, makan dan minum semuanya sangat dekat dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dan peribadi, khasyah dan tazallul, menghinakan diri baginda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah menjadi akhlak dan amalan seharian mereka ini. Kita tengok bagaimana para habaib mereka itu, guru-guru mulia kita. Subhanallah. Mereka adalah cerminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman moden sekarang ini. Mereka juga sangat menjaga dan sayang akan peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa rambut, tongkat, pedang, baju, selipar baginda yang mulia, yang akhirnya dapat ditatap dan diambil berkat tabaruk oleh generasi yang datang kemudian. Kemudiannya tuan-tuan dan puan, menghormati hari dan bulan yang berkaitan dengan syiar Islam. Jadi yang itu kita akan sambung pada siri yang akan datang. Dan subuh esok tuan-tuan dan puan, saya akan syarahkan kuliah subuh kelebihan malam nisfu Syaban, kerana pada malam besok kita akan menyambut nisfu Syaban. Jadi saya akan berikan ijazah beberapa amalan bagaimana untuk kita menyambut ataupun beramal pada malam nisfu Syaban, yang saya ambil daripada kitab Al-Muhaddis Al-Hafiz Syekh Salim Al-Sanhuri Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Maka dengan itulah mudah-mudahan malam esok kita dapat beramal dengan sebenar-benarnya, bertakarub di hadapan Allah Subhanahu taala, sama ada secara berjemaah ataupun secara sendirian. Maka pada pagi besok subuh, kuliah subuh saya akan membahaskan tentang kelebihan malam nisfu Syaban. Jadi cukuplah sekadar ini, kerana pada malam esok kita akan tangguhkan, kita akan bersiaran langsung pada waktu maghrib pada hari berikutnya. Besok hari besok hari Ahad, hari Isnin kita mula. Hari Isnin kita akan sambung balik sampailah kita dapat mengkhatamkan perbicaraan, kerana saya berjanji kepada tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT untuk mengijazahkan beberapa amalan salawat yang kami ambil, yang kebanyakannya saya ambil daripada Tuan Guru Haji Hussein bin Tahir, iaitu arwah datuk saya sendiri, dan juga Tuan Guru Haji Abdul Majid Abdul Karim, iaitu ulama Pondok Al-Majidiyah, salah seorang ulama yang dikatakan wali Allah di Negeri Sembilan, dan juga beberapa para masyaikh. Mudah-mudahan dengan adanya untuk kita membahaskan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan kita lebih lagi dekat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.